Siapa musuh Pakatan Harapan? Sepanjang minggu ini, cerita penolakan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pencalonan semula Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan menjadi perbahasan pelbagai pihak. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah turut terjun dalam kancah perbahasan seolah-olah mahu menjadi batu api yang terus memanjangkan lagi perbalahan. Beliau kononnya memberi nasihat kepada Anwar supaya meninggalkan Pakatan Harapan dan menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini akan memberi ruang kepada kerajaan untuk tumpu menyelesaikan isu ekonomi dan masalah COVID-19. Nampak hebat dia dan kita berlawan dalam pilihan raya nanti. Kalau takdir dia ada rezeki menang jadi Perdana Menteri, kalau kita menang kita jadi Perdana Menteri. Jadi masing-masing boleh terima. Sebab itu keputusan, sebab dia asyik sebut mandat rakyat. Ini penyelesaian terbaik. Ujarnya seperti dipetik Astro Awani. Beliau melihat tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menamakan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sebagai Perdana Menteri merupakan petanda jelas Pakatan Harapan menolak Anwar. Harapan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan adalah umpama tajuk filem Tan Sri Jeans Shamsuddin, "Tiada esok bagimu," tegasnya. Agaknya Muhammad Amar lupa bahawa Tun Dr. Mahathir bukan anggota Pakatan Harapan dan beliau tidak boleh membuat keputusan bagi pihak gabungan itu. Semuanya harus kembali di meja Majlis Presiden Pakatan Harapan seperti yang disebut oleh Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad. Justru tidak benar bahawa Pakatan Harapan menolak Anwar Ibrahim. Ini kerana Presiden Keadilan itu merupakan pengerusi Pakatan Harapan sejak tempat itu dikosongkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad setelah bersatu keluar dari gabungan itu. Amanah dan DAP pula bertekad akan terus menjadi orang tengah dan mendamaikan semua pihak, khasnya antara Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pakatan Harapan mempunyai 91 kerusi yang dimiliki oleh Keadilan, DAP dan Amanah yang berdiri teguh di belakang Anwar Ibrahim. Antara usaha yang dilakukan oleh Amanah dan DAP adalah memujuk Tun Dr. Mahathir agar menerima Anwar sebagai Perdana Menteri dan anak beliau Datuk Seri Mukhris sebagai timbalan Perdana Menteri, manakala beliau sendiri sebagai Menteri Mentor. Menurut Khalid, Tun Dr. Mahathir tidak akan diperlakukan sama seperti perbuatan Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib Razak yang melupakan negarawan tersebut setelah menjadi Perdana Menteri. Bila kita jumpa, kita cakap dengan dia, kita nak supaya dia terima Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Baik. Dan Mukhris sebagai timbalan, okay. Tun jadi sebagai Menteri Mentor. Okay. Lepas tu kita kata Menteri Mentor ini masih lagi berpengaruh, okay. Kita masih menghormati Tun, okay. Kita takkan buat seperti mana yang dilakukan terhadap Tun oleh Daulah Badawi. Bila Daulah Badawi jadi Perdana Menteri, dia tak kisah lagi apa pandangan Tun. Kita takkan buat macam Najib. Bila Najib jadi Perdana Menteri, dia dah tak kisah lagi pandangan Tun dan sebagainya. Pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri merupakan option 2 yang ditolak oleh Anwar, penyokongnya, aktivis, kalangan penganalisis termasuk pengarah eksekutif Ilham Center, Muhammad Hissamuddin Bakar. Dalam proses mentor itu yang dikatakan untuk memberikan panduan dan bagi saya bimbingan yang diperlukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki Tun Dr. Mahathir untuk menghadapi kerajaan, menghadapi situasi pasca pandemik, katanya dipetik Sinar Harian. Di bahagian mana pula Anwar ditolak oleh Pakatan Harapan? Beliau dalam satu kenyataan menafikan tuduhan sedang merencana dengan beberapa watak pengkhianat. Ingin saya tegaskan, ia ternyata helah kelompok yang kemaruk kuasa. Fitnah akan dijadikan dalih dan alasan mereka bertapak. Saya tidak berkomplot di belakang seperti sesetengah pihak yang lain. Pakatan Harapan jelas siapa sebenarnya musuh dan siapa sebenarnya rakan. Tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan terhadap rakan sendiri. Ini kerana pengkhianat itu telah bersekongkol dengan PAS dan UMNO untuk merampas mandat rakyat semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Takkan Muhammad Amar tidak jelas bahawa merampas kuasa kerajaan yang baik itu dilarang oleh Islam. Justru perampas mandat rakyat itulah musuh yang ditolak oleh Pakatan Harapan. Namun, sebagai manusia biasa, kita tidak tahu apa yang berlaku pada hari esok, iaitu hari akhirat.